Baik Razak, sehari ini kita pun dah menerima kunjungan tetamu kita yang sekiranya istimewa sangat-sangat. Jadi kita bersama dengan wakil daripada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Bersama siapa di konti sebelah Razak tu? Kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Zaini bin Makno. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Razak dan Siti. Sama-sama. Sihat hari ni Datuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bila kita bila sebut tentang bahan buangan sisa pepejal kan, mungkin ramai yang mengatakan tak nak ambil tahu sangat ya, tetapi sebenarnya benda ni lah yang penting sangat-sangat. Bayangkan ya Datuk dan juga pendengar Razak, kalau tiba-tiba rumah cantik dah, tiba-tiba dalam seminggu dua ni ada bau yang tidak menyenangkan. Timbul dek kerana mungkin tersumbat ya di saluran pengurusan sisa pepejal kita. Jadi mungkin nak tanya Dewan ni Datuk, bagaimana agaknya pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam ni yang sama ni dilakukan oleh Perbadanan macam mana? Okey, so terima kasihlah kepada Radio IKIM yang menjemput saya pada pagi ini. Sebenarnya cerita pengurusan sisa pepejal ni dan pembersihan awam, dengan kata lain kita cerita pasal sampah lah. Betul. Perkataan yang paling sesuai, senang paling faham. mudah cerita tentang sampah. Dan kita hari-hari mewujudkan sampah. Semua orang hari-hari mewujudkan sampah. Kalau kita lihat ataupun daripada angka kita di Malaysia sekarang, satu hari seluruh negara kita menghasilkan sampah lebih kurang dalam 20 hingga 22 ribu tan Sehari. Sehari itu. Banyak. Jadi isunya nampak kecil bagi kita di rumah, di dapur sampah tapi kalau kita kumpulkan dia menjadi satu isu yang besar. Setinggi Menara KL pun ada. Kalau kita lihat, kalau padang bola ni kita boleh kumpulkan lebih kurang satu hari 12 padang bola lah sampah kita. Ya Allah. So jadi ini kita di Perbadanan sebenarnya kita akta melalui akta 672 dan 673 telah dikuatkuasa pada 1 September. Jadi ini perkara baru ataupun transformasi dalam pengurusan sisa pepejal di negara kita. Jadi kalau sebelum ini pengurusan sisa pepejal ni diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga pihak kerajaan negeri, tapi kerajaan persekutuan telah membuat keputusan untuk membantu menyeragamkan kerja-kerja pengurusan sisa pepejal ini di seluruh negara. Jadi Perbadanan telah diwujudkan untuk memastikan seluruh negara dan rakyat di negara ini mendapat perkhidmatan dan mutu perkhidmatan yang sama di seluruh negara. Jadi kalau sebelum ni kita lihat ada yang sampah ini diuruskan diangkat 3 kali sehari, seminggu, ada yang kita angkat 2 kali seminggu. Jadi selepas ini kita akan seragamkan semua cara-cara kutipan sampah ini. Kalau sebelum ni kita lihat ada lori-lori yang bukan kompakter mengangkat sampah. Jadi selepas ini kita tak ada lagi kompakter yang atau lori terbuka mengangkat sampah. Dan kalau kita lihat dari segi longkang contohnya, ada longkang yang dibersihkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya Allah. Ada longkang di taman-taman yang dibersihkan 3 bulan sekali. Dan ada PPT yang bagus ataupun yang mampu, mereka membersihkan longkang sebulan sekali. Tapi dan ada juga yang saya kira dan kita jumpa di mana longkang dibersihkan bila perlu. Bila perlu saja, bila tersumbat, bila ada gotong royong dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kita perlu seragamkan supaya mutu perkhidmatan kita di seluruh negara akan menjadi lebih baik. Dan Perbadanan telah meletakkan KPI tertentu pada syarikat konsesi. Dan KPI ini bagi memastikan mutu perkhidmatan ini semua orang faham. Kita ada mutu kita. Jadi kalau hari ini bagaimana nak potong rumput, bagaimana longkang yang kita nak bersihkan, bagaimana cara mengangkat sampah yang betul. So sebelum ni kita tak ada. Jadi sekarang kita dah bangunkan satu KPI yang lebih kurang 24 KPI dia, dan juga primary dan 51 secondary. Jadi semua orang boleh merujuk kepada perkara ini. Kalau dulu kita potong rumput, kita tak ada standard kita potong rumput macam mana. Asalkan potong, tak ikut. Itu yang panjang pendek tu. Panjang pendek. Jadi kita meletakkan jadual yang tetap. Jadi jadual ni perlu dipatuhi. Dan hari ini Perbadanan kita ada 62 pejabat di seluruh negara untuk memantau syarikat-syarikat ini melaksanakan tanggungjawab. Baik, sebelum Razak tanya kepada Datuk, mungkin nak tanya selama ni Datuk yang diamalkan di negara kita, bagaimanakah pengurusan bahan pepejal ini diuruskan? Dibakar ke, dimasuk dalam mesin ke, atau macam mana? Jadi di negara kita kalau kita lihat, kita ada lebih kurang 260 tapak pelupusan di seluruh semenanjung Malaysia. Dan tapak-tapak pelupusan ni, sampah kita ni diangkut dan juga dilupuskan secara landfill, mana tapak pelupusan dan saya boleh kata hari ini tapak pelupusan kita ini, sebahagian daripada ini adalah tapak pelupusan yang betul-betul bukan sanitary. Maksud sanitary ini tapak pelupusan
perusahaan yang tidak mendatangkan bau, tapak perusahaan yang tak ada air licik yang tercemar ke sungai dan sebagainya. Dan ini perkara ini sedang dilihat oleh dan kita juga ada beberapa tapak sedang kita menambah baik dan menaik taraf. Jadi kita lihat dari segi teknologinya juga kita telah melihat dari segi incinerator bersampah. Contohnya yang cerita tadi Siti kata tadi nak bakar sampah. So sebenarnya teknologi incinerator ni kita bakar sampah lah, tapi bakar dengan cara teknologi yang tidak mencemarkan. So kita dah ada beberapa saya boleh katakan mini incinerator di Langkawi yang boleh memproses 100 tan sampah sehari. Di Pulau Pangkor kita ada 40 tan sehari. Jadi menggunakan teknologi di mana kita membakar sampah ini dengan tidak mencemarkan alam sekitar. Maknanya secara sistematik. Secara sistematik, betul. Baik, mungkin setakat ini Cik Razak mungkin soalan nak tanya. Okey, Datuk, apakah aktiviti penguatkuasaan perbadanan yang akan dijalankan itu? Okey, dari segi penguatkuasaan kita buat masa ini, kita akan lihat dari segi memantau dan menguatkuasa atau mengawal selia syarikat yang diberi tanggungjawab. So jadi untuk memberikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat, syarikat yang telah kita beri tanggungjawab ni perlu mematuhi dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna. Kita tak boleh kadang-kadang kita menguatkuasakan undang-undang kepada orang awam, tapi syarikat-syarikat yang telah beri tanggungjawab ini tidak melaksanakan tugas dia. Contohnya tadi saya kata tadi, kalau longkang itu perlu dibersihkan sebulan sekali di kawasan taman, jadi syarikat konsesi dan perbadanan akan pastikan longkang ini dibersihkan. Kita tak nak syarikat konsesi pula membersih tidak mengikut yang saya kata tadi KPI kita. Membersih ala kadar je contohnya. Jadi ini perkara-perkara ini kita akan lihat. Dan contohnya kalau potong rumput hendaklah dipotong antara 2 hingga 4 cm saja. Dia ada standard dia. Jadi syarikat yang telah dilantik dan kita kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak kepada syarikat ini, dan mereka kita akan pastikan penguatkuasaan kita, kawal selia kita memastikan mereka melaksanakan tanggungjawab dia lah. Itu yang kita akan. Dan bagi pula orang ramai, kita memerlukan kerjasama daripada orang ramai lah. Jadi kalau semua orang menguruskan sampah dia ni dengan sempurna, dan sampah ini saya boleh katakan sampah kita bermula daripada dapur kita lah. Betul. Paling mudah lah. Kalau kata di restoran tu bermula daripada dapur dia juga lah, di restoran Kalau di hotel tu sampah tu bermula di restoran, di hotel, di dapur juga. So saya boleh katakan semua sisa-sisa sampah ni yang diwujudkan ni adalah bermula daripada dapur kita lah. Bermula daripada kita sendiri. Bermula daripada kita sendiri. Jadi kalau kita boleh mengasingkan sisa, membersihkan kita punya sampah-sampah dengan sempurna, dan bermula daripada rumah kita, bermula daripada kedai kita, bermula daripada restoran kita, bermula daripada pejabat kita. Jadi kalau semua orang bekerjasama, dan perkara ini agak mudah dilakukan, bukan satu benda yang susah dilakukan. Cuma pastikan sampah ini dibuang tempat yang betul, cara yang teratur. Disiplin lah. Berdisiplin. Betul. Jadi tanggungjawab kita, tanggungjawab dari syarikat kita dan perbadanan, kita akan pastikan sampah ini diangkut dan diluput secara sempurna. Jadi kalau semua orang boleh bekerjasama meletakkan, dan ini akan menjimatkan kos. Betul. Sebenarnya akan mengurangkan kos. Lagi kita tidak menguruskan sampah kita dengan sempurna, dan ini akan menambahkan kos. Jadi kalau semua orang bertanggungjawab, saya kata tadi, tak kira lah daripada mana, di shopping kompleks contohnya, kita membuang secara yang betul. Kalau kita di highway dalam kereta, kita tak buang sampah di luar kereta. Kalau kita nak sampah itu ataupun tak nak sampah di dalam kereta kita, kenapa kita perlu buang di tempat lain kan? Kita pun tak nak kalau kata orang membuang sampah di tempat rumah kita kan. Betul. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama pada semua orang. Sedangkan tong sampah disediakan tu kan? Tapi masih lagi ada yang membuang rata-rata. Itulah orang tersikap. Sikap kan. Dia sebenarnya dari segi tong sampah ni, kita kerajaan telah bersetuju. Syarikat konsesi akan membekalkan setiap rumah tong 120 liter, tong yang warna hijau. Percuma ke beli tu? Sekiranya percuma. Percuma. Kalau tak kerti nak buang sampah juga tak tahulah Datuk macam mana. Jadi kalau kita lihat tong sampah kita ni berbagai-bagai jenis. Ada yang hitam, ada yang pakai tong cat, ada yang pakai tong berbagai-bagai tong. Jadi standard tu tak ada. Jadi kalau sampah ini mengenai tong sampah 120 liter, kita boleh letakkan dengan sempurna. Dan kalau kita sedia maklum di Malaysia ni kita cuaca yang hujan yang agak banyak Jadi kalau kita membekalkan tong yang sempurna, jaga tong kita, lepas buang sampah tutup tak adalah kita mengangkat air hujan dan air licik yang banyak Jadi ini antara perkara baru yang kita akan perkenalkan. Dan insya-Allah bagi kawasan Kuala Lumpur dan ibu-ibu negeri, kita akan selesai mengedarkan tong ni pada 1 September 2012. Nanti pos tahun ni
semua pemilik premises rumah di ibu negara di Kuala Lumpur, di Bandaraya Johor Bahru, di Bandaraya Melaka, di Seremban, di Pulau di Alostar, Kuantan akan menerima tong inilah. Dan kita jangkakan kita akan membekalkan seluruh negara dengan 3 juta tong. 3 juta tong dan projek ni pun akan berakhir pada 2014 ya. 2014. Setiap negeri tu akan ada tong percuma dia. Baik. Bila dah sebut tadi kan Datuk, kita kalau rumah kita bukan main Razak dan sebab pendengar, satu habuk cantik, tapi bagaimana kita nak mendidik diri kita macam mana bersih jaga rumah, macam tu juga jaga kawasan persekitaran. Tu yang susah tu. Jadi sebenarnya itu yang seperti mana yang saya kata tadi, kalau semua orang semua daripada kita ni tahu tanggungjawab, ataupun kita kerja ni bukan mudah, bukan susah. Bukan satu benda yang susah untuk kita membuang sampah ataupun menyimpan sampah sementara dan sebagainya. Bukan satu benda yang sukar. Kita tak perlu belanja yang banyak pun sebenarnya untuk mengurus sampah kita di rumah kita. Cuma kita meletakkan dengan di tong yang sempurna, ataupun kalau kata di restoran tadi meletakkan menyediakan tong yang sempurna. Di shopping kompleks kita menyediakan tong yang memudahkan orang ramai. Jadi ianya bukan satu perkara yang saya kira bukan satu perkara yang sukar untuk kita lakukan. Dan saya tak nafikan daripada tu ada 5% yang kadang-kadang ni kita boleh katakan masyarakat yang susah nak mengubah sikap lah. Dan akhirnya kita terpaksa menggunakan penguatkuasaan. Kita terpaksa menggunakan penguatkuasaan supaya kita berlaku adil. Sebenarnya kita menggunakan penguatkuasaan ni sebenarnya bukanlah kita nak saja nak mendenda dan sebagainya, supaya kita berlaku adil. Bagi orang yang melaksanakan tanggungjawab dia dengan sempurna, bagi orang mengikut peraturan, bagi orang yang telah berusaha untuk memperbaiki kebersihan dan sebagainya, dan bagi orang yang tak nak mengikut ni kita kena denda dia untuk berlaku adil. Agaknya denda dalam bentuk tindakan macam mana tu? Denda tu kena bayar ke macam mana? Kita boleh mengeluarkan compound pada orang bagi orang yang membuang sampah secara yang tidak sah ataupun secara haram ni lah. Dan kita boleh mengenakan compound, dan juga kita boleh mengenakan tindakan undang-undang hingga bawa ke mahkamah lah, yang kita tengok dari segi kesalahan berapa banyak sampah yang telah dibuang pula. Baik. Ada tak charge bila sebut kan sama ni kita kadang-kadang tak memikirkan bahawa kerajaan memperuntukkan jumlah yang sangat besar dalam setahun tu untuk menguruskan sisi pepejal sahaja. Jadi berapa agaknya charge tambahan yang dikenakan? Ada tak kalau selepas akta ni yang baru ni dikuatkuasakan? Okey, selepas akta ni dikuatkuasakan sebenarnya tak ada tambahan dari segi charge tambahan lah. Dan penghuni-penghuni atau penduduk masih lagi terus membayar pada pihak berkuasa tempatan PBT cukai taksiran dengan kadar yang sama. Dan oleh kerana tak dinafikan ada peningkatan dari segi perkhidmatan ini dan Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menanggung sebahagian daripada bayaran ini untuk kita pastikan bahawa mutu perkhidmatan yang kita beri ini akan meningkat dan lebih baik. Dan saya cuma nak memaklumkan je di sini lah, because sebab radio IKIM ni di seluruh negara jadi bagi negeri Selangor, Perak dan Pulau Pinang akta ini ditangguhkan dari segi penguasaan dia lah. Dan ini apa yang saya kata tadi, membekalkan tong dan sebagainya tidak termasuk di negeri Perak, Selangor dan juga Pulau Pinang lah. Dan lain-lain negeri kita inilah akta ini telah dikuatkuasai. Baik, mungkin Razak berikutnya nak tanya pada Datuk ni. Apa ni mungkin ada kempen ataupun program yang dilakukan oleh pihak perbadanan supaya nak mendidik kembali. Kita sebab kita takut kita ni kadang di Malaysia sudah ada trend kan Datuk, bila kata kempen tak nak merokok, bila ada kempen tak berhentilah merokok, bila senyap benda tu kembali macam mana? Maknanya masa kempen saja yang berlaku. Kempen kita semula ke? Sebelum akta ini dikuatkuasakan, kita telah melaksanakan satu kajian tentang kesedaran masyarakat di negara kita. Dan kita dapati bahawa 85% daripada masyarakat di negara kita telah mengambil atau koresponden, kita telah membuat kajian untuk membuat kepada 50,000 orang di seluruh negara, berbagai peringkat. Dan 85% daripada masyarakat kita ataupun saya berkata lebih 85% sedar tentang kebersihan kita semula dan sebagainya. Tapi yang mengamalkan tentang kita semula terutamanya, kita cuma dapat lebih kurang 60% ataupun 55% saja. Itu pun bukan mengamalkan dengan secara yang menyeluruh
cuma mengumpulkan surat khabar, menunggu orang surat khabar lama datang beli dan sebagainya. Jadi yang ini kita perlu tingkatkan lagi lah. Dari segi kesedaran saya nampak dan kita dah buat kajian, masyarakat Malaysia memang sedar tentang kepentingan kebersihan, kepentingan kita semula. Itu tidak dinafikan. Dan kerajaan telah berjaya mewujudkan kempen kesedaran ini dan kita pun dah buat kempen dah begitu lama. Cuma isunya ataupun tindakan kita sekarang adalah untuk memperbaiki sedikit kesedaran masyarakat ini, terutama di kalangan remaja, kanak sekolah. Dan di negara-negara maju sebenarnya, kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 tahun ya, untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita. Dan saya jangkakan di Malaysia ini kita memerlukan sedikit masa lagi, lebih kurang 5 hingga 10 tahun untuk memastikan mutu perkhidmatan dan kebersihan ini dapat ditingkatkan. Dan dari semasa semasa kita akan melaksanakan kempen ini. Dan saya contohnya di hari ini saya ucapkan terima kasih lah kepada IKIM FM yang telah menjemput kami bersama-sama dalam usaha untuk memastikan negara kita ini bersih, ya, sihat dan tentu kita selamat. Itu yang kita nak. Isunya seolah kecil sampah, tapi itulah yang menjadi isu di peringkat nasional, kan, Datuk? Tak, benda ni kita mungkin dipanjangkan di sekolah-sekolah untuk terus diajar, untuk dididik, kan. Kalau dulu kita ada pelajaran tata rakyat dan sebagainya, kan. Dan apakah perubahan yang bakal dinikmati hasil daripada pengambil alihan ni? Seperti yang saya kata tadi, kan, dari segi selepas kita mengambil alih pada 1 September ini, ya, kita satu dari segi mutu perkhidmatan ini akan dipertingkatkan. Kalau di taman itu seperti mana yang saya kata tadi, potong rumput di taman itu 3 bulan sekali, so kita akan memotong rumput di taman itu sebulan sekali. Kita akan meningkatkan mutu perkhidmatan ini, contohnya longkang. Kalau longkang itu dibersihkan bila perlu, so selepas ini kita akan ada longkang dibersihkan mengikut jadual. So kalau hari ini kita sampah diangkat pada Isnin, Rabu dan Jumaat contohnya, so selepas daripada ini kita telah menetapkan masa dia. Hari Isnin pukul berapa taman itu sampah kita akan angkat. Jadi kita akan dapati bahawa penduduk dan orang ramai dia tahu bila sampah ni diangkat, pukul berapa sampah diangkat. Kalau sebelum ni kita cuma tahu sampah ni diangkat pada Isnin, Rabu, Jumaat. Tapi kita tak tahu pukul berapa dia sampai. Kemungkinan lori akan sampai pukul 8 pagi, kemungkinan pukul 12, kemungkinan petang, ya. Dan kemungkinan juga pukul 10 malam dia sampai. Masih tak menentu. Masih tak menentu. So jadi sekarang kita telah meletakkan, ya, satu taman itu lori itu pukul berapa dia sampai. Antara pukul 8 hingga pukul 9. Kita bagi 1 jam dia punya tempoh masa tu. Jadi saya jangkakan selepas 6 bulan kita laksanakan ini, dan pada tahun hadapan insya-Allah apabila semua jadual-jadual ini telah stabil, dengan kata lain lori telah dibekalkan ataupun telah disediakan secukupnya dan sebagainya, dan kita yakin kita akan boleh menjamin bahawa jadual dan juga kutipan jadual pembentukan rumput, pembersihan longkang ini akan tidak dapat ataupun akan tetap dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan. Dan saya yakin masyarakat akan mendapatkan satu perubahan di mana kita begitu yakin dan kita harap tak ada lagi aduan tentang sampah longkang dan rumput ni lah. Tersumbat sana sini. Tersumbat di sana sini dan sebagainya lah, ya. Jadi ini yang kita harapkan, dan akhirnya nanti kita akan jadikan di seluruh negara kita ini adalah sebuah negara yang bersih, ya. Betul. Di mana ini semua yang dihajati oleh rakyat kita di negara kita, memiliki sebuah negara dalam suasana yang bersih. So apabila bersih ini kita akan hidup dalam keadaan yang sihat, ya. Dan bila kita hidup sihat kita akan jadi selamat, ya. Betul. Jadi dan saya selalu kata kita mesti nampak bersih, ya. Dan kita mesti kita mesti bersih, ya, bersih. Kita mesti nampak bersih dan kita mesti bau bersih. Betul. Jadi baulah kita nampak, boleh kata bau. kita ni betul-betul bersih, ya. Jadi kalau kita berjalan di dalam bandar dan sebagainya, kita nampak memang bersihlah bandar ni, ya. Bandar ni memang bersih. Tapi bagaimana pula nampak bersih tu? Kita memang tak nampak pun sampah, tak nampak longkang yang kotor dan sebagainya. So bagaimana kita kata bau bersih tadi, ya? Kita tak ada longkang-longkang bila kita jalan berbau busuk dan sebagainya. Itu yang saya kata dia mesti bersih, nampak bersih dan berbau bersih. Berbau bersih. Baulah kita boleh kata kita ni memang betul-betul dah bersih. 100% bersih. Jadi kalau begitu juga di rumah kita, ya. Kalau rumah kita tetamu datang dia kata bersih rumah you, So bila dia tengok keliling memang nampak bersih lah.
Tapi bila dia ke tandas kita, ke dapur kita, tak ada bau. Memang bersih lah. Jadi itu yang kita hendak. Jadi jadikan Malaysia, negara kita ini seperti kita menjaga kebersihan rumah kita atau menjaga kediaman kita lah. Itu yang kita harapkan. Boleh ibaratnya gini Datuk, kalau orang kata tak guna, kalau kita rakyat baju bersih, dia macam kursi lah. Contoh kursi yang saya duduk ni Razak, baju saya bersih, tapi kalau tempat tinggal, tempat duduk saya kotor, tetap juga terpalit kotoran tu. Tak ada makna dia. Baik, mungkin kalau sebarang aduan, nak mengadu macam mana nak boleh sebarang aduan kecadangan ke? Ya, terima kasih lah Cik Siti. Dari segi aduan ni mudah saja. So kita dah wujudkan satu talian aduan, satu nombor di seluruh negara. Bebas tol. Bebas tol. Bila bebas tol ni kita memberi kemudahan orang yang mengadu ni tak perlu bayar pun. Kita akan menanggung bil telefon yang dia bayar. Jadi nombor dia 1-800-88 7472. Ingatkan nombor 7472 lah. 1-800-88-7472. So kalau di Johor ke, di Perlis ke, di Kelantan ke, di Terengganu ke, kalau nombor aduan, cuma ingat nombor tu je. 1-800 887472. So 7472 tu kalau susah nak ingat juga, dekat handphone kita tu kan, sisa SISA. 7472 sisa tu. Senang ingat. Senang ingat. Jadi kalau ingat sisa tu, jadi tengok handphone tu 7472. Jadi boleh telefon di mana-mana. Nombor ni adalah nombor 1 Malaysia. Kita akan dijawab oleh syarikat konsesi yang ada 3 tempat tu lah. Baik. Ini kiranya program ni disebut sebagai e-aduan bawah e-aduan ni gabungan 3 syarikat konsesi, iaitu Alam Flora Sinar Berhad, Environment Idaman Sinar Berhad, dan SWM Sinar Berhad. Ada 3 perbadanan bergabung sama untuk menjaga sampah je ni. So kalau kita lihat di selatan tu, di Johor, Negeri Sembilan Melaka di bawah SWM Environment, di Kuala Lumpur, di Pahang di bawah Alam Flora, dan di utara di Perlis dan Kedah di bawah Idaman. Okey, mungkin sebagai akhirnya Datuk, itu yang terakhirnya Datuk, apakah nasihat Datuk lah kepada masyarakat umumnya tentang kebersihan dan sebagainya ni? Jadi saya dah beritahu tadi kan, kita jagalah kebersihan ni seperti mana kita nak kebersihan di rumah kita lah. Betul. Jadi kalau hari ini sampah kita tak nak merata-rata di bilik kita, di dapur kita dan sebagainya. Jadi kalau kita jagalah sampah ini ataupun jagalah kebersihan ni seperti kita nak jaga kebersihan di rumah kita lah. Contohnya kalau kita mempunyai rumah banglo, contohnya rumput yang kita nak potong tu seperti juga kita nakkan ianya dibersih dan dipotong seperti rumah banglo kita lah. Jadi kalau semua orang bersikap demikian, jadi insya-Allah kita boleh membersihkan di seluruh negara. Dan saya yakin dalam tempoh kita melaksanakan tanggungjawab ini, kalau mendapat kerjasama daripada semua masyarakat, orang ramai menjaga kebersihan ini. Dan kita lihat dari segi bagi orang Islam pun kebersihan ini adalah satu benda yang amat dititik beratkan. Dan jadikan negara kita, kalau kita berada di luar pun dan sebagainya, kalau kita ada di shopping kompleks, kita tempat-tempat awam dan sebagainya, jadikan tempat itu sebagai kawasan milik kita atau kawasan rumah kita. Jadi bila kita membayangkan taman awam, taman permainan ataupun taman rekreasi ini adalah sebahagian daripada milik kita, maka kita tak akan membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Jadi kita buang sampah tempat yang kita telah tetapkan, dan ia pada saya ia adalah satu benda yang mudah dilaksanakan. Semua orang boleh laksanakan. Yang penting disiplin diri itulah bermula dari rumah, ibu bapa harus mendidik anak-anak sedari kecil lagi kan. Walaupun ni sekecil-kecil perkara, di pembalut coklat tu pun kan. Jangan beranggapan Siti kita buang sampah tu ada orang yang akan betul. Sebab kata tak apa, Alam Flora kan ada. Bila ada menjadi begitu, so jangan terkejut kalau tahun berapa tahun lagi, 5 tahun lagi ataupun mungkin tahun depan, jangan terkejut kalau bila kita rimbunkan sampah tu semua tinggi bangunan KLCC, bangunan Petronas kita, Menara Kuala Lumpur. Baik, terima kasih diucapkan kepada tetamu kita yang sudi berkongsi hari ini tentang isu sampah sebenarnya. Terima kasih kepada yang berbahagia, iaitu Datuk Haji Zaini bin Mat Noor, Ketua Pegawai Eksekutif dari Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam. Jadi sama-sama kita manfaatkan tong percuma nanti yang bakal kita dapat. Ya, terima kasih. Harap tong ni dijagalah dengan baik. Dijaga dengan baik. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik, Razak.